وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Sampai kita di muka 253 di mana jazaan kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Tengok ya baca tu. Sini banyak qiraah 2-3. Cuba tengok lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an min rabbika, balasan daripada Tuhan engkau. Ya kecek lagu tu, ya terjemah lagu tu. Kalau kita mengaji nahwu tu, jazaa'an tu i'rab jadi gapo? Jazaan jadi maf'ul mutlaq. Jazaan tu jadi maf'ul, maf'ul mutlaq. Kalau kita ngaji nahwu, orang panggil maf'ulun mutlaq. Mana masdar ataupun amil dia mahzuf. Amil yang menasabkan jazaan tu mahzuf. Kena takdir lagu ni lah. Jazaan ay jazahumullahu jazaan. Jazahum Allahu jazaan. Allah Subhanahu wa taala dak sebut mari Tuhan kata bagi orang yang bertakwa itu, dapat bagi orang bertakwa tu gapo? Mafaza. Apa mafazan? Musannaf kita terjemah dengan kata tempat senang, tempat kelapangan, tempat amik serenok. Orang bertakwa ni dia dapat, bagi dia tu dapat tempat berserenok, yakni dalam syurga tu lah. Lepas tu bila sebut kata mafazan tu banyak sangat lagi. Lalu tu dia datang badan kepada mafazan tu, dia katakan tempat dalam syurga ni satunya hadaika, beberapa kebun-kebun buah kayu, banyak berbagai-bagai. Wa a'naban, atau kepada hadaika. A'nab ni pun satu kebun pula, kebun buah unab, kebun buah anggur. Itu orang panggil ataf khas di at'am. Tu dah kita ngaji dah makan. Kalau itu banyak bahasa sangat kesenakkan tu sebut kebun ya. Padahal banyak lagi nikmat. Nikmat. Dia kebun ni dia tak ada orang panggil. Semua manusia dia serenok dengan benda ni. Dia serenok dengan benda ni. Benda yang orang serenok belaka, supaya sungai tu sebut tu nikmat belaka. Benda yang manusia serenok belaka. Dia setengah-tengah makan ni orang tak suka dah. Misalnya kita sebut budu, kawasan kita tak apalah, kawasan Arab kadang-kadang dia tak wahai. Maka sebut benda tu setengah-tengah orang dia tak wahai, dia tak nampak. Tapi bila sebut kata sungai, tak kira kumpulan kabilah mana pun serenok dengan benda tu. Bila sebut dengan kebun, tak ada orang yang tak serenok. Lepas tu sebut sini, amik mari. Wa kawa'iba, apa kawa'iba itu sebut dah kemarin. Beberapa anak dara, banyak beberapa jariah, perempuan-perempuan syurga lah.
Yang umur dia tu serung belaka, orang panggil satu umur yang serupa, semacam sebaya. Tu serung belaka. Wa ka'sang dihaqa, apa ka'sang? Gelas minume. Ka's ni gelas wak minum. Lepas tu dihaqan tu yang penuh khamat, yang lipah, yang penuh, yang limpah, yang penuh lipah. Tu dia bukan lipah kerana tu, itu maknanya penuh. Penuh dengan khamat, arak syurga. Masya-Allah. Lepas tu ayat nikmat lagi. Maka semua tu Allah Taala kata jazaa'an mir rabbika, balasan, yakni sebagai membalas. Balasan tu kita takdir gini, kita buat lagu ni, yakni membalas oleh Allah akan mereka itu, akan sebagai balas. Tu akan sebagai balas daripada Tuhan engkau. Daripada Tuhan engkau. Tu orang panggil. Tu kita takdir lagu tu isyarat dah tu. Isyarat kata dia tu mafhum mutlak. Tak apalah tu. Kalau sekaligus musnaya terjemah je sekaligus gitu, tapi kita orang ngaji dah ni patut kita kaji lagilah dengan kawaid dianya. Maka Allah Taala balas mereka itu segala nikmat yang Tuhan sebut mari itu, masya-Allah. Allah Taala balas mereka itu balasan, jadi akan sebagai membalas daripada yang datang daripada Tuhan engkau. Daripada tu sifat lah tu, min tu sifat pada jazaan katanya. Sebagai balasan, akan sebagai membalas yang datang daripada Tuhan engkau. Siapa maksud dengan engkau sini? Iaitu wahai Muhammad. Mana? Tu dia. Ada apa lah tu. Kalau begitu, jadi orang tua ni, we makan ni semua. Kalau kita kira dah, orang tua we makan ni. Lepas tu ayah kata tengok, ayah duk we kepada semua orang makan, ayah duk we kepada anak-anak semua makan, begitu. Tu sebagai membuat baik dan balak oleh ayah tu daripada ayah mung tu. Tu sebagai buat balas apa? Sebagai membuat baik dan membalas daripada ayah mung. Padahal nak kecek tu daripada ayah semua orang tu. Tapi ayah kita kepada kita pula. Tu menunjuk kata itu kelebihan kita, ataupun ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Allah Ta'ala kata jazaa'an mir rabbika, jazaa'an mir rabbika. Tu kita ayat dasar ni, jazaa'an tu jadi apa? Maf'ul mutlaq bagi fa'il mahzuf. Takdirnya jazahumullahu jazaa'an, membalas akan mereka itu oleh Allah sebagai membalas.
situ tak ada, dia mau tak fikir ni. Fikir tak? Tu. Bateri nak habis mesti ni. Ha? Tak ada cat dak ni. Wah. Tu dia. Kalau tu ya kena cek dulu, cek habis. Belum pada kita nak baca tu. Minta cek dulu. Tengok. Ya ganggu lah. Bila terganggu tu ya tak sedap lah. Dia tak sedap. Dia baca ni dia tak ada gangguan tu malah. Bila mula ganggu tu jadi satu halangnya. Kata musannaf rahimahullahu taala balasan tengok sekali lagi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tu kata dia balasan daripada Tuhan engkau wahai Muhammad. Balasan tu kita takdir dasar ni apa? Yakni membalas akan mereka itu oleh Allah. Tu kata gitu kita takdir lagu tu. Membalas akan mereka itu oleh Allah akan sebagai membalas daripada Tuhan engkau. Kita takdir lagu tu. Takdir lagu tu isyarat kepada jazaan tu maf'ul bagi fa'il mahzuf. Jazahumullahu jazaan. Tu. Maka tak menafilah kalau ada yang mengi'rabkan jazaan tu jadi maf'ul li ajli. Ya ada juga. Tu dari kalangan ulama mufassirin pun begitulah. Maka kata dia jazaa'an min rabbika, min tu sifat pada jazaan kainan min rabbika. Jadi Allah Ta'ala sebut, hei Muhammad, semua Allah Ta'ala dak beri nikmat mari semua jak daripada kebun apa segala-galanya nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi tu. Jazaan, membalas oleh Allah akan mereka itu balasan, yakni sebagai balasan, sebagai membalas daripada yang datang daripada Tuhan engkau. Yang datang daripada Tuhan engkau wahai Muhammad. Ni ulama kata rabbika tu al-idhafatu litasyrif ni. Allah Taala sana ke nabi pula. Sebenarnya sini kalau kira sandaran tu kita nak sana kepada orang bertakwa, bertakwa jazaa'an min rabbihim. Tak gitu. Tapi Allah Taala nak idhafah ke nabi, nak memelia kepada nabi. Al-idhafatu litasyrif, nak memeliakan Nabi Muhammad. Kah tu domir tu khitab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata semua barang itu Allah Ta'ala balaskan mereka itu. Allahu Akbar. Balasan sebagai membalas yang datang daripada Tuhan engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Habis itu tu dia. Habis dah Allah ata'an hisaba. Pula balasan daripada Tuhan engkau akan balasan yang banyak. Tengok ya takdir, dia terjemah lagu tu. Dia terjemah lagu tu. Ata'an ni i'rab jadi apa? I'rab jadi badal pada jazaan. Jadi badal. Ni kalau orang ngaji nahwu tu nampaklah tu. I'rab jadi badal pada jaza.
Jadi Allah Subhanahu wa taala membalaskan akan orang yang bertakwa tu dengan begitu balasan yang besar tu, jazaa'an min rabbika, akan sebagai balasan yang datang daripada Tuhanmu Muhammad tu. Ata'an. Jadi apa nama? Sebagai, akan sebagai balasan juga. Ata'an tu terjemah ata'an dengan makna jazaan juga. Ata'an tu asalnya pemberian, jadi membalas jugalah. Lalu tu ia terjemah akan balasan, yani akan sebagai balas. Walaupun tu akan sebagai balas yang hisaba, yang banyak. Hisaban tu sifat pada ata'an, jadi balasan yang banyak. Apa makna yang banyak? Yani yang mencukupi dan puas hati, yang memuas hati. Itu makna yang banyak gitu. Yani yang mencukupi dan memuas hati. Banyak setara mana? Kadang-kadang banyak tapi tak cukup. Kadang-kadang banyak tapi kita tu tak cukup. Tu. Maka jadi banyak yang memuas hati, pakai puas hati belaka. Tidak ada siapa yang tak memuaskan hati. Cukup. Tu balasan yang hisaban. Cuba tengok Allah Ta'ala sebutlah fa'ata'an dah. Allah Ta'ala sebutlah fa'ata'an tu apa makna? Isyarat kepada pemberian yang Allah Ta'ala beri itu adalah kurnia daripada dia. Ata'an tu kurnia dah. Nak beri kurnia bukan paksa daripada Tuhan kena beri dah. Kita buat amalan ni, banyak ni je amalan kita, tetapi tak cukup lagi nak pergi beli syurga Allah. Syurga yang Allah Ta'ala beri tu ata'an. Pemberian dia akan sebagai balasan dan pemberian yang banyak. Faham tu dah? Tu isyarat tu. Isyarat kata amalan yang kita buat ni sebenarnya tak harga nak pergi beli syurga. Tu hawi juga syurga kerana ata'an dia. Cuba kita tengok dulu orang kafir tu kata kena jazaa'u wifaqah. Hak tu balas. Balas. Moga Allah Ta'ala rakyat dah. Orang yang kafir ni tempat dia tu neraka jahanam. Tak akan dapat merasai kesejukan, tak dapat rasa ketenangan, tak dapat ketiduran, tak boleh tidur, tak dapat minum. Kalau boleh minum juga malaikat air panah, air yang sangat panas ataupun air danau ahli neraka, hak tulah minum merekanya. Maka semua tu jazaa'u wifaqa dulu. Sebagai balasan yang muafakat dengan kerja mereka itu. Tengok apa makna balasan yang muafakat. Ayat dulu dah. Dia semaka sama tumbuk sama banyak dengan kerja dan kerja jahat pertama tu balasan banyak tu. Maka orang kafir ni orang panggil kerja jahat sehabis-habis dah, kerana tidak ada dosa yang lebih besar daripada kufur. Maka padai dengan balasan itu neraka. Tidak ada siksa yang lebih daripada neraka. Maka neraka tu habis-habis dah siksa yang berkekalan. Maka orang kafir ni pun semakar dengan dia. Tu orang panggil sama tumuk Tuhan beri tu sama dah. Itu isyarat kepada keadilan Tuhan. Dia tak zalim. Bukan kata kerja jahat sikit ya buh neraka selama-lama. Zalim. Tak, ya sama dah. Sama dah hak tu. Ada pun orang muttaqin. Orang muttaqin bukan sama dah dak. Buat sikit, tapi bukan wi sikit tu dak. Wi banyak lebih pada tu. Sebagai ata'an hisaba, akan sebagai balas yang banyak, yang mencukupi dan memuas hati. Kalau tilik kepada amalan pun tak padah dengan bayaran tu, dengan pemberian tu tak padah. Allahu akbar. Padat kalau amalan kita tu. Yang kata Tuhan masuk syurga, we lepas daripada neraka pun padah lah. Kita duk buat amalan sekadaning penuh dengan taksir, kesalahan banyak. Semaya pun ada khusyuk, ada macam-macam semaya kita. Tu puasa kita pun bukan duk jadi bersih sangat ni. Maka amalan kita banyak ni tu, kalau we lepas daripada neraka pun padah lah. Tak itu kan? Tak nak buh syurga ni, we lepas pada neraka tu pun besar.
Besar. Habis itu, tapi ni dia beri juga. Dia beri juga ata'an hisaban, akan sebagai balasan yang banyak, yang mencukupi dan memuas hati. Balasan tu macam mana? Tafsir dia. Musanya kita tafsir lagi. Oh, balasan ini yang tersifat kepada balasan tu. Balasan kata banyak-banyak tengok puas hati belaka tu. Macam mana balasan tersebut? Dia kata yang tiada pernah dilihat oleh mata. Balasan yang tiada pernah, tak biasa dilihat oleh mata. Jadi oleh seorang pun, oleh mata. Jadi oleh satu mata pun daripada mata manusia dan jin. Tu mata mana-mana pun tak pernah melihat benda tu. Kalau biasa melihat, dia boleh kata, ni biasa tengok dah. Biasa tengok dah. Dunia ni dunia ni, misalnya kita duduk di tanah Melayu ni, kita tak biasa tengok keadaan suasana di Amerika. Comel setara dia tu. Tapi orang Amerika biasa tengok. Kita tak biasa tengok keadaan cantik ke di dalam patak laut. Banyak mana comelnya ikan berbagai-bagai. Tapi ada makhluk lain biasa tengok. Jin ke, ya biasa tengok. Tapi dalam syurga ni tidak ada satu mata pun yang pernah melihat nikmat tu. Sebab tu kita pergi tengok tu cengang belaka tu. Masuk tengok sekarang, ada juga. Bila tengok benda tu pula, ada juga muka tu. Bila tengok benda ni, ada juga muka ni. La ilaha illallah. Semua benda kita tengok tu tak ada kata paling dah. Maknanya tengok, Allah ada juga. Tengok, ada juga. Tak bisa tengok belakang. Pasal semua manusia tu tak pernah tengok tu. Tak pernah tengok. Mala'inun ra'at. Dah disebut lah dah. Dalam bahasa mana? Mala'inun ra'at. Barang yang mata tu tidak pernah melihat. Tak pernah melihat akan dia. Barang yang tiada, apa yang kata? Barang yang tiada dilihat, ya pernah dilihat, ini akan dia lah kalau kira. Yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata-mata. Mata tak pernah tengok. Dan tiada dengar, tiada pernah dengar. Itu maknanya tiada pernah dengar, tak biasa dengar oleh telinga. Suara tu tak biasa didengar oleh telinga. Suara gapo? Allah, ada juga suara lagu ni. Allahu Akbar. Kita ni dengar suara burung tu pun halik dah. Dengar suara binatang tu pun halik dah, kita kata. Dengar suara manusia pun hok sedap-sedap. Tu halik dah. Tapi dah syurga, suara yang tak pernah, tiada pernah didengari oleh telinga. Wala uzunun sami'at. Tu dah. Telinga tak biasa dengar. Oh, ada juga. Allahu Akbar. Apatah lagi bercakap pada ahli syurga, malaikat dan kalam Allah Ta'ala sendiri yang kita mendengar dia. Allahu Akbar. Tak pernah mendengar oleh telinga. Dan tiada terlintas. Yang tiada terlintas, jadi padanya ya kena tiada dengar, tiada terlintas. Tak pernah, tiada ni dan tiada pernah terlintas, terkhayal, terlintas, ternampak pada hati manusia. Manusia tak biasa tengok, tak biasa telitah benda tu. Kita ni dah duk telitah, duk khayal gapo pun dah, dia sabit daripada benda duk ada dah. Faham tak? Misalnya kita kata Rena, kita kata, oh wah delima, wah delima syurga. Kita duk kiyah dengan wah delima kita. Faham tak? Bila kita biasa tengok wah delima kita ni, kita duk pejam mata, duk khayal wah delima syurga. Kita khayal tu semeh-meh dengan hak kita duk biasa tengok tu. Faham tak?
Dan kata binatang tu ada burung. Oh, kita duk khoya burung supaya burung kita tengok tu ada sayap lah tu best sikit-sikit. Hak tu hati kita telitah tengok dah. Tapi lah syurga tak biasa telitah benda tu kata ada. Tu besar nikmat syurga. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebab itulah Allahu akbar. Usahalah jadi muttaqin yang sebenar tu. Kerana tu Tuhan kata innalil muttaqina mafaza. Tuhan sebut muttaqin ya. Sebut muttaqin ya hak dapat. Tengok tu uiddat lil muttaqin wa jannatin arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muttaqin belaka. Sedia kepada orang tu belaka. Kepada mereka tu belaka. Sebab itulah Allah muttaqin ni besar. Bertakwa tu besar. Sebab itulah kerana benda ni besar itulah diperintahkan supaya disebutkan dalam tiap-tiap khutbah sampai kiamat. Disebut untuk memperingatkan perkara tu. Takwa ni benda besar. Kerana manusia semua ni hujung jatuh dia ni wa aqibatul lit taqwa. Allah Taala kata dah hujung jatuh baik tu bagi orang yang bertakwa ya. Betul? Habis itu kata Allah Subhanahu wa taala lagi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbit kita dok baca tu Rabbi. Kita dok baca hari-hari kita tu kita baca Rabbis samawati wal ardi gitu tak? Wa ma bainahuma ar-Rahmani. Baca gitu kalau baca wasa ar-Rahmani la yamliku. Kita baca lagu tu. Sebab apa kita nak baca lagu tu? Kerana kita ni baca mengikut riwayat Tok Hafaz. Tok Hafaz. Hafaz dia baca lagu tu mengikut bacaan kita, bacaan Hafaz. Dalam tanah Melayu kita ni dia baca turut qiraah ataupun riwayat Hafaz. Dan satu lagi Syu'bah. Dua orang ni anak murid bagi Asim. Asim tu qurra daripada qurra yang 7. Baca lagu tu. Tetapi ada juga dalam tu dalam ramai pun ada baca Rabbu. Ada baca Rabbu, ada Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma ar-Rahman. Rahman, kita baca Rahman ni, ada baca Rahmanu. Tu sini tu bait 3 nah. Tengok musnad kita ni Allah. Ya kita terjemah hak tu, ya terjemah hak qiraah hak baca ropok. Bermula Tuhan. Tengok ya awak. Ya awak mari rupa mubtada. Bermula Tuhan. Isyarat kata Rabbu tu mubtada dah lah. Isyarat kata Rabbu mubtada. Tapi bila kita tengok dibaca berlawan pula dengan baca Rabbi. Rabbi bukan mubtada. Mubtada apa khafa'nya? Gitu. Sini kita kena tanda, kena buat ingatan. Kena beringatan. Kerana kadang-kadang baca gitu jadi berlawan dengan qiraah kita. Padahal terjemah tak ada salah dah kerana dia terbenar di atas qiraah satu lagi. Tu. Jadi masalah Rabbi ni ya 3. Ya 3 kita tulis selalu tak apa betul kata bermula tu kita tulis begini. Kita tulis begini betul bermula tu ini terjemah cepat-cepat dah ini terjemah berlaku atas qiraah Ibnu Katsir. Berlaku atas qiraah Ibnu Katsir dan Nafi' dan Abu Amrin. 3 tu dia. Abu Amrin ya semua 7 orang ke qiraah yang muktabar. Lepas tu syad tu 3 lagi sampai kepada 10. Ada 11 katakanlah. Lepas tu jadi semua tu jadi 7 yang qiraah yang muktabar. Kita ada qurra 7. Siapa tik dalam kalangan 7 tu? Ambil daripada Nafi', Asim, Abu Amrin, Ibnu Amir, Ibnu Kasir, Hamzah, Kisai. 7 orang. 7 orang tu.
Maka hak ning tu duk baca terjemah Rabbu, musannaf terjemah bermula begining ni berlaku atas qiraah Ibnu Katsir, Nafi' dan Abu Amrin. Tu. Tulis lagi. Maka mereka itu i'rab Rabbu itu jadi mubtada dan baca rafa'. Ni orang ngaji nahwu dah lah. Hak tak pandai nahwu pun dia tulis dulu satu masa dia reti faham nahwu mari kak. Ya gambar. Tu. Jadi mubtada. Dan lafaz ar-rahmanu itu baca rafa' juga jadi khabar. Baca rafa' juga jadi khabar. Kita kira lagu tu dulu. Adapun mengikut qiraah Asim, ni hak kita. Adapun mengikut qiraah Asim, ain alif sad mim, Asim dan Ibnu Amir maka mereka baca khafat baris bawah lafa rabbi kerana jadi badal pada rabbika, kerana jadi badal pada rabbika. Tu kita tanda situ dulu. Bila kita faham qiraah molek, lepas tu kita tak salah musannaf lah. Lama kata kok mana pula Datuk Ning. Ada hukum. Cuma kalau kita tak terjemah bermula. Kenapa semabur moga kita duk baca pok kita ni qiraah hafaz ni. Ada baca khafat, baca baris bawah. Tu tambah lagi. Dan Ar-Rahmani itu baca khafat juga jadi badal pada Ar-Rahmani, pada Rabbika, itu dia. Tak habis lagi, sikit lagi. Adapun qiraah Kisai kah sing alif Kisai hamzah. Kisai dan Hamzah. Hamzah ni salah satu juga. Qiraat Kisai dan Hamzah, maka mereka baca khafat baris bawah lafaz Rabbi sebagai badal, dan Ar-Rahmanu baca rafa' jadi mubtada, dan khabarnya ialah firman Allah la yamlikuna ila akhir itu. Tu nampak tu dah. Tu tengok tu luasnya ilmu di segi qiraat punya baca. Ning orang ngaji qiraat kalau dia tak reti nahwu ni dia baca turut-turut ya. Tu kata sini baca lepas tu kalau ngaji qiraat lagi siapa kepada qiraat ni dia baca gitu ya, tanda-tanda gitu ya. Tapi kalau dia mengaji nahwu tamu dia tahu kata wajah gapo baca lagu tu. Semua tu sabit daripada Nabi belaka tu. Bukan kata rekod bukan kata rekod qurra.
Demo riwayat ada sanad dia mari daripada sahabat baca. Ada sahabat tu baca lagu ni. Ada sok jalur dia mari tu. Maka lalu tu jadi qiraah. Tu. Tu. Habis itu sebab itulah ada Syekh Ramadan Buti ke? Syekh Ramadan Buti tu tu dia berdebat dengan seorang Wahabi. Ya seorang Wahabi tu tak apa besar yang mari. Orang Wahabi besar jugalah. Tak sebut nama dia tak apalah. Kita tahu kata siapa, cuma Syekh Ramadan sendiri pun tak sebut nama dia tu dalam kitab dia Al-Madhhabiyah tu dia tak sebut. Kerana dia ihtiram, orang panggil hormat. Orang panggil taksir, orang panggil taksir buka aib. Maka dia tunut nama, kita pun kata nama. Syekh Ramadan kata kan, kamu ni duk nak kepada hadis, kepada Quran, nak turut sunnah Nabi. Maka aku nak tanya kamu duk baca qiraat apa, baca Quran qiraat gapo? Tu. Lepas tu dia kata, aku duk baca hafaz, dak baca tu hafaz. Lepas tu Syekh Ramadan kata, gana mu tak baca cukup 77 kerana 7 qiraat tu Nabi mari Nabi belaka tu. Mari Nabi belaka tu. Tu. Lepas tu dia kata, aku sedap kau hafaz. Aku sedap kau hafaz. Dia kata, aku sedap kau baca hafaz. Dia kata. Lepas tu tak dare atik nak mengaji orang lain. Kok ni pun nak habis sekali-sekali pun. Maka tak dare nak mengaji orang lain. Maka Syekh Ramadan kata, tulah orang yang bermazhab Syafi'i pun gana mu duk paksa video duk kutip makan belako. Mereka ni pun mengikut mazhab Syafi'i, mereka ambil satu dalil daripada Nabi juga. Daripada Nabi juga. Dan mereka ni pun dia sedap dengan mazhab Syafi'i dan mereka tak dare nak ngaji mazhab lain. Pemuda gini paksa dia gini kutip ambil belako tiap-tiap mazhab tu. Tak selera yang pening juga situ. Kena soalan tu pening juga. Kalau mu nak ke hadis Nabi sungguh, baca dah habis. Muka mari Nabi belaka tu. Mu ni pilih sunnah pula dah. Turut sunnah Nabi, sunnah turut biar belaka. Turut belaka dia banyak qiraat. Dia dakwa kata nak turut hadis Nabi belaka. Nak baca belaka. Nyata-nyatanya tak ada juga mereka nak mengaji hak lain pun. Lepas tu nak paksa orang lain duk mic belaka, Hanafi pun mic. Nak kutip mic belaka. Tak ada kawan ni pun. Hak Syafi'i ni pun tak ada nak habis-habis lagi ngaji. Tu. Allahu Akbar. Tu tengok. Kalau gitu kata di sini kita bina di atas qiraat mana? Atas qiraat Ibnu Katsir, Nafi' dan Abu Amrin tu baca Rabbu Ar-Rahmanu. Rabbu jadi apa? Mubtada. Ar-Rahman khabar. Maka kita bina atas tu, kita terjemah turut dia lah dah. Turut qiraat tu. Cuma kena faham lah kalau qiraat kita hafal ni kena buai lah bermula tu. Kena buai. Bukan suruh buai hak musannaf, tapi kalau kita nak turut qiraat tu nak jadi badal, kita buai lah bermula tu. Kerana bermula tu isyarat kepada mubtada ya. Tu. Tengok dia kata bermula tu kalau qiraat Ibnu Katsir, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Tu gigok tu Ibnu Katsir. Tu. Kalau turut dia katakan bermula Tuhan yang menjadi segala langit dan bumi itu. Bermula Tuhan yang menjadi, yang mengawal, yang membela, menjaga, mengurus segala langit dan bumi itu. Ambil daripada Rabbu. Rabbu dengan makna tuwe. Yang lapar Rabbu ni banyak makna dia. Salah satu daripadanya Maliku. Maliku ni tuwe. Kalau Maliku ada Rabbu dengan makna Murabbu, dengan yang membela, mengawal, mengurus. Gitu. Lalu tu maksudnya kita terjemah yang menjadi tu nak isyarat kepada makna Malik dah lah. Khalik. Tu. Jadi Tuhan bermula Tuhan yang menjadi, yang mengawal, betapa kita kata, yang bela, mengurus segala langit yang 7. Segala lapisan langit yang 7. Bila sebut as-samawat jamak tu. Berapa banyak mana tu? 7 lapis as-samawati sab'. Salah kata kita. Bermula Tuhan yang menjadi segala langit
Jadi segala lapisan langit yang 7 dan bumi, jadi dan segala lapisan bumi yang 7. Al-ardi ni pun 7 lapis juga tu. Walaupun nampak rupa memperak pun, tapi jamak tu kerana dia 7 juga. Tapi Allah tak lagi guna lapar memperak kerana apa? Kerana bumi ni dia rapat-rapat sehingga nampak seposo. Nampak seposo. Tak sepuluh langit dia jauh, dia sengih-sengih. Tu sabit tu dia bagi rupa jamak. Tuhan yang menjadikan segala langit yang 7 dan segala lapisan bumi yang 7. Allah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan barang atap kepada segala atap kepada segala langit lah, dan Tuhan yang menjadikan barang yang antara keduanya, kedua langit dan bumi, barang duk celah-celah tu. Gapo gatik barang tu? Angin, udara, angin, manusia, binatang, burung, bukit bukau tu masuk le barang tengah-tengah belaka. Barang tengah belaka. Burung duk terbang, binatang, tiawak apa semua, ma bainahuma tu. Tuhan jadi belaka. Tuhan menjadi. Tengok tu semua Tuhan jadi. Allah Ta'ala ghayak Rabbus samawat. Kalau kita baca Rabbi, ya sedap di Rabbi, menggaduk biasa dengan Rabbi, kita tak mengapa pun Rabbi. Tu. Daripada Tuhan engkau. Mana Tuhan engkau? Siapa kau Tuhan engkau Muhammad? Rabbis samawat, Tuhan yang menjadi segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, langit dan bumi itu. Kita bina turut dia ada itu syarat. Bermula Tuhan yang menjadi segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya itu. Siapa? Ialah Ar-Rahmanu, ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, meliputi rahmat dia segala-gala perkara. Dia kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Taala kata rahmatku ni meliputi, meluasi segala-gala benda. Rahmat tu rata-rata, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Habis itu, maka Allah Taala kata Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Itu kita tengok dia tu dah. Tengok dia. La yamlikuna minhu khitaba. Jumlah la yamlikun ni jadi khabar mubtada mahzub lah. Khabar bagi mubtada mahzub. Kita takdirnya huwa, bermula ia. Al-Rahman tu siapa? Tuhan yang rahmat itu la yamlikun. Tu la yamlikun. Kalau mengikut baca rafa' sat ni, baca rafa' sat ni tu ada wajah dia tu dah. Jadi la yamlikun tu jadi khabar dia. Masya-Allah Quran ni dah. Tu dari segi baca pun banyak dah. Kita baru hafal pun tak habis lagi hafal. Ngok-ngek. Nak habis lah, nak tak mengaji. Tak ngaji dulu lagi. Lebih lagi duk ponok ada tak amat ti mana pula. Duk bergaduh dengan nahu surah tu. Qur'an duk jadi. Bertalah habis. Tu. Habis duk talah situ. Duk talah Qur'an. Tu. Nak buka ponok lah. Duk baca juwik hukum 5 tak kena. Nak buka ponok dah ada. Dah tu orang panggil taksir tu pakai. Hukum 5 nak tukar rakit kadang-kadang. Lagi kau nak hukum nak boleh baca Fathul Wahab boy. Oh, yang mana Fathul Wahab tahrir yang dah takrir ibarat satu qiraah. Itu. Kalau ngaji dengan Pak Cunuh je pakai borong dengan syubah lalu. Pak Cunuh yang diputak je. Ya Allah dia meh dah syubah dengan hafal ni. Dia sikit-sikit dah tahan banyak-banyak kali pakai baca sekaligus, lepas tu ulai. Dia beza sikit-sikit ya syubah dengan hafaz kita dah. Hafaz yang kita baca dengan syubah tu sikit-sikit ya. Habis itu maka kata dia la yamlikuna minhu khitaba, tiada milik oleh mereka itu mana makhluk tu ya badah pada mereka itu. Tiada milik. Apa makna tiada milik? Tiada kuasa
Tiada dapat oleh mereka itu makhluk. Makhluk semuanya. Manusia lah kita kata makhluk ni. Manusia, maksud dengan makhluk di sini yakni manusia. Manusia, segala manusia. Kerana dia daripada masya ni kan nampak kerenah sebut Allah Ta'ala tu, dia cerita masa Allah bila kita duk hipung ramai-ramai daripada masya. Allah Ta'ala kata la yamlikun, tiada milik, ini tiada kuasa oleh mereka itu makhluk manusia semua ni. Makhluk ni boleh kita kata makhluk segala manusia dan malaikat, boleh tambah satu lagi kerana malaikat ni ada hak syafaat juga. Tapi malaikat pun tak boleh berkecek gapo juga pada hari itu. Hari kiamat esok ni jadi senyap dik semua. Senyap dik berlaku. Tak ada siapa dia kuasa untuk nak buka mulut bercakap tu, tak ada. Allah Ta'ala kata la yamlikuna, tiada kuasa, tiada milik. Jadi tiada kuasa oleh mereka itu makhluk, yakni manusia dan malaikat-malaikat. Tiada milik daripada, takluk pada tiada. Tiada milik tu daripadanya. Siapanya tu? Tuhan Ar-Rahman tu lah. Badal padanya. Tu. Tak kuasa puak-puak makhluk dan malaikat pada hari itu. Hari kiamat esok ni. Allah, mereka tak kuasa, tak dapat milik daripada Tuhan. Tak dapat kuasa, tak dapat milik daripada Tuhan yang bernama Rahman tu. Bahaya kata minhu tu rajak kepada Ar-Rahman lah. Ar-Rahman, Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tiada milik oleh mereka itu makhluk daripada Allah Tuhan yang Rahman tu khitaba, akan khitab. Bahaya kata khitab tu maf'ul bagi la yamlikun. Maf'ul dia. Mereka tak dapat milik akan khitab. Apa pula makna khitabnya? Musnad kita bawa mari huraian. Percakapan dengannya. Khitab jadi percakapan. Dia badal pada khitab. Percakapan. Apa percakapan? Jadi bercakap dan berhadap cakapan. Itu makna berkhitab. Khitab ni bercakap dah. Bercakap dan berhadap cakapan. Itu makna khitab. Jadi maknanya segala makhluk pada hari kiamat, sama ada manusia dan malaikat-malaikat, mereka tak akan kuasa dan mampu untuk buka mulut berkhitab dengan Tuhan. Tak boleh khitab, tak boleh bercakap, tak boleh berhadap cakap dengannya, dengan Tuhan yang Rahman dah. Dengan ni takluk pada khitab lah. Khitab dengannya, dengan Tuhan yang Rahman. Maknanya gapo? Pada hari kiamat esok, segala manusia, segala malaikat-malaikat, sama Allah lagi pun jin pun tak dapat, tak kuasa, tak ada siapa dia dapat milik nak berkecek dengan Tuhan. Tak ada siapa dia kuasa nak buka mulut, nak berkhitab dengan Tuhan. Semua akan senyap dik belaka kerana takut keagungan Allah. Gerun kepada keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Gerung. Ni supaya kita masuk hadap raja kadang-kadang dah. Kita gerung dah. Siapa kita nak buka mulut tak boleh. Hak tu tak apalah. Tapi nak ayat kata hebatnya kita tak buka mulut. Nak buka mulut ya dia tak gamuk, tak boleh kecek duk dia. Maka mereka pun pada hari kiamat duk dia, tak boleh bercakap, tak boleh khitab. Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tak milik khitab tu. Tak dapat milik daripada Tuhan, akan khitab, akan bercakapan dengannya. Tiada milik sekali-kali. Sekali-kali tu gantung mula. Jadi kita baca kitab ni kena gantung. Tengok kita baca lagu mana, takluk bersangkut lagu mana, kita kena kira mula. Dengannya sekali-kali tu. Sekali-kali gantung di mana? Bergantung pada tiada milik tu. Tak dapat milik, mereka itu nak berkecek sekali-kali langsung sama sekali tak boleh. Tak boleh. Tak ada jalan ni untuk berkhitab dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat esok. La yamlikuna minhu khitaba. Malaikat ada juga beberapa orang yang Allah Ta'ala buka mulut untuk berkecek. Allah Ta'ala izin kepada mereka boleh bercakap dengan Tuhan. Ini di padang mahsyar ni kita kata teka-teka ada hisab amalan, teka ada pada mauqif ni kita kata
Malaikan ni istisna pada makhluk. Tiada milik oleh segala makhluk tu. Daripada bercakap malaikan kecuali ada juga mereka yang Allah Ta'ala beri boleh bercakap. Malaikat mereka yang diizin oleh Tuhan Ar-Rahman. Musnah terjemah dah ni. Orang panggil ambil ayat Quran lain mari tafsir dah. Kerana ayat ni tu ayat kata tak ada pia boleh kecek. Tapi ayat lain ayat kata ada orang yang Tuhan izin. Salah satunya depan lagi illa man azina lahur rahmanu. Ayat tu mari tafsir ayat ni. Tafsir menunjuk kata ada juga mereka yang Allah Ta'ala izin we kecek pia. Ada tu orang lebih-lebih. Buat lebih-lebih ya, terutama sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mula-mula buka mulut. Orang mula-mula buka mulut berkecek dengan Tuhan. Minta Tuhan. Minta syafaat daripada Allah. Dikatakan syafaatul uzma tu. Allah tak ada Nabi kita. Mungkin tak ada biwani ya. Tak ada biwani. Tu Nabi lain-lain pun dia pakat lepas diri belaka. Lepas diri belaka. Aku tak kuasa hari ni. Allah nafsi lah. Nafsi lastulaha. Nabi lain. Nabi ada yang kata lastulaha. Aku bukan aku tu. Ini tu bukan aku tu. Tapi dia tak tahu juga lah. Tapi bukan aku. Dia kata bukan aku. Gi ramai-ramai temu Nabi Nuh. Nabi Nuh kata bukan aku juga tu. Cuba kita tengok Ibrahim kan. Takut Ibrahim boleh tolong kan. Temu Nabi Ibrahim. Ibrahim kata bukan aku tu. Bukan aku situ. Bukan aku situ. Siapa ke Nabi Isa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata aku bukan tu. Bukan aku ini tu. Bukan aku. Cuba pergi ke Muhammad. Pok mu lupa boleh ke Datuk tu? Lalu tu bila makhluk semua ramai-ramai dengar nama Muhammad berjuri. Rindu ke Nabi Muhammad. Sehingga terlupa. Nak ayat kata, ya Allah, sebab apa kami boleh lupa seorang lelaki ni? Sebab apa kita boleh lupa? Kita gaduh cari Nabi Ibrahim, gaduh cari Nabi Adam. Sepatut kita cari-cari dia di mula-mula lagi dah. Tapi Allah Ta'ala tak ingat masa tu. Dia tak ingat. Tak siapa dia ingat. Bila telitah dengar Nabi Isa kata Muhammad, oh Allah, pakat cari berderu-deru cari Nabi Muhammad. Bila temu Nabi Muhammad, Nabi kata analah. Aku boleh. Mari, aku boleh. Lalu tu nak buka mulut lah. Berkecek dengan Tuhan. Tak biar gamak, tak biar warning. Tu. Nak minta pelindungnya tu, tak biar warning. Tak ada siapa dia berani. Takut. Lalu tu Allah Ta'ala kata, Musa kata malaikat mereka yang diizin oleh Tuhan. Yang diizin oleh Tuhan. Diizin yakni diizin untuk memulai bercakap. Begitu. Diizin yakni untuk mulai bercakap dan minta syafaat. Begitu. Diizin untuk memulai bercakap dan minta syafaat. Tak ada orang yang kuasa. Tak ada siapa yang mampu. Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi kata ummati, mari umatku, mari analah. Aku tolong, aku boleh. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dan Nabi bersujud kepada satu tempat. Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud nak minta dah tu. Nak minta dah. Allahu akbar. Lalu tu Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu lah Muhammad. Tak apalah, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, isfa' tusyaffa'. Mu minta gapo? Mu nak, aku nak beri. Nabi pun ya Allah, mula buka dah. Ya Allah, susah sangat dah ni umat ni. Susah sangat dah daripada masyarakat ni. Selesaikanlah pekerjaan mereka. Yang syurga pun balahlah dengan syurga. Yang neraka pun balahlah dengan neraka. Masing-masing lah. Jangan duduk jeruk sini. Duduk jeruk sini tak ada pasal. Dia panggil susah. Panggil dalam keadaan hura-hura ni. Duduk jeruk daripada masyarakat ni. Selesai cepat-cepat. Allah Ta'ala pun mulai. Tu orang mula-mula. Lepas pada Nabi Muhammad buka mulut tu, orang lain boleh lah. Nabi-Nabi lain pun mula nak syafaat umat dia masing-masing.
Tok guru pun mula syafaat anak murid lah. Orang mati syahid pun nak mula syafaat ahli keluarga lah. Ahli Quran pun mula nak syafaat ahli-ahli dia lah. Malaikat Jibril pun boleh syafaat. Beri syafaat ada dalam warid-warid dia. Tu. Maka malaikat mereka yang diizin oleh Tuhan Ar-Rahman. Siapakah mereka tu? Bayan pada mereka daripada segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Pok rasul-rasul boleh syafaat, boleh minta buka mulut untuk bercakap dengan Tuhan, minta tolong Tuhan. Nabi Muhammad lah dulu mula dah. Wa wajibun syafa'atun musyafa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qarja'a fil akhbari. Dalam Jawhar kata. Maka Nabi Muhammad kita mula-mula muqaddaman, dia dah orang dulu, la tamna'i, dan orang lain pada tu wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa', orang lain pun dapat bersyafaat belaka, dapat syafaat semua. Tu dia. Maka kata dia, daripada segala rasul dan anbiya dan segala nabi-nabi. Boleh tambah lagi, jadi dan segala malaikat, dan segala malaikat dan segala aulia. Tu boleh katakan lagi lah. Tu selain daripada rasul dan anbiya, ada lagi pun malaikat Allah Ta'ala izin juga. Allah Ta'ala izin juga. Wali-wali pun Allah Ta'ala izin juga. Syuhada pun ialah juga. Tu syuhada pun sama juga. Boleh kata belaka tu. Tapi sebut yang besar-besar lah, rasul, nabi. Daripada segala rasul dan anbiya, semua dapat izin, diizin oleh Allah bercakap. Allahu Akbar, Allah Akbar. Tu dia. Allah. Maka berkata ia mereka yang diizin tu. Puak-puak yang diizin pun berkata tu sini tulis itu, yakni selepas daripada diizin untuk bercakap. Selepas daripada diizin untuk bercakap. Lepas pada Allah Ta'ala izin untuk berkecek, semua pemula berkecek lah. Maka berkatalah ia mereka yang Allah Ta'ala izin untuk berkecek tu, nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat semua, orang-orang yang bertakwa, aulia-aulia, syuhada, tu semua dapat syafaat belaka. Dapat syafaat belaka. Masya-Allah. Maka berkata akan perkataan yang benar. Ini musnad kita ni, ya seolah kata ambil ayat ni mari tafsir dah ni. Wa qala sawaba. Tu depan lagi tu pun ialah juga. Tu. Maka sementara tu dia buat mari bela-bela. Dia katakan maka berkata ia akan perkataan yang benar. Mereka akan berkata perkataan yang benar. Apa makna perkataan yang benar? Yakni perkataan yang betul dan berhak dikatakan. Perkataan yang betul dan berhak dikatakan. Tiap-tiap perkataan yang Puak Rasul dan Nabi berkecek, semua hak belaka, semua benar belaka dan berhak belaka. Dia minta syafaat kepada umat dia, hak dia dah, ada hak dah. Orang panggil sebenar dah. Nampak tu dah? Tidak ada benda yang karuk dah, tubik daripada mulut. Semua kecek benda baik, benda betul belaka. Benda betul belaka tu. Bukan kata bila buka izin kecek juga, kecek minta belaka, minta hak tak ada sebenar apa diminta pun minta. Tu hak tak kena minta pun minta, ada. Semua hak yang minta syafaat tu orang tu ada hak dah. Tu tok guru bersyafaat kepada anak murid yang ada hak untuk dapat syafaat. Bukan semua. Anak murid salah satunya anak murid yang taat kepada dia, tak derhaka kepada dia, maka ada hak untuk dapat syafaat daripada guru pada hari kiamat esok. Maka bila tok guru ataupun aulia ataupun ulama ataupun anbiya yang minta syafaat, minta kepada Allah, orang tu sebenar dapat dah. Maka kecek satu-satu yang keluar daripada anbiya semua hak. Tu nampak tu dah. Bukan kata karuk dah. Tu. Habis itu Allahu Akbar tu hari tu dah. Hari tu. Kita ni mudah-mudahanlah masuk dalam orang yang Allah Ta'ala izin untuk
mendapat syafaat. Bukan mendapat beri syafaat, bukan dapat beri, hak tu jauh dah kita. Mendapat syafaat dari mereka pun tak apa dah. Syafaat daripada mereka. Allahu Akbar. Lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, boleh syafaat. Sebab tu selawat banyak ke Nabi, selawat banyak. Nabi kata orang yang lebih aula sekali, lebih berhak duduk dengan aku sekali hari kiamat, seorang yang banyak selawat ke aku. Maka selawat ni akan jadi punca Nabi syafaat kita. Kita syafaat, kita selawat ke dia, dia kena. Kadang dah bersabit dari hadis yang sahih, tiap-tiap kali hamba itu selawat, malaikat akan bawa selawat kita tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi. Maka bentangkan salawat kita kepada Nabi. Ya Muhammad, Faisal bin Abdul Rahman, salawat ke atasmu. Dalam hadis sebut Hasan bin salawat kepadamu. Maka Nabi kenal kita hari-hari. Kenal bila kenal. Bukan kenal nama kita saja, kenal pok kita ratik. Sampai tulis hadis riwayat Nabi kita kata salat malaikat akan bawa nama orang tu dan nama ayah dia mari. Nampak tu dah? Abdullah bin Abi Bakr masalah dah bawa mari. Maka sehingga ulama ambil daripada hadis tu, ulama kita faham daripada hadis tu kata setengah daripada kita buat baik kepada ibu bapa, setengah daripada perkara, setengah daripada cara-cara kita buat baik kepada ibu bapa kita gapo? Selain daripada kita tolong dia, kita khidmat kepada dia, jaga dia. Selain pada tu, setengah daripada cara kita buat baik kepada ibu bapa kita salawat ke Nabi. La ilaha illallah. Apa sakut gapo buat baik dengan ayah bersalawat ke Nabi ya? Ulama kata bersakut juga. Kenapa? Karena tiap-tiap kali salawat itu malaikat akan bawa nama kita dan ayah kita kepada Nabi. Maka Nabi bukan kenal kita saja, kenal siapa ayah kita. Maka dengan sebab kita salawat, Nabi kenal ayah kita. Buat Nabi kenal ayah kita tu buat baik kepada ayah dah. Allah. Buat baik kepada ibu bapa dah. Buat baik kepada bapa dah. Betul. Sebab tu salawat Nabi tu besar. Salawat ke Nabi tu berbakti kepada bapa dah orang panggil. Tu ulama je pahal dah lagi dah. Masya-Allah. Tu sebab itulah dia kena mendapat syafaat ni, kita bersalawat banyak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi akhir zaman ni dia penuh hara-hara ni. Salawat ni betul jalan kita ni. Kalau duduk selerak sikit dah. Mula nak selerak, malah nak mengaji, malah nak buat amalan, malah nak waktu ni, malah nak pergi ke jalan kerja, malah nak duduk atas jalan yang sebenar. Salawat banyak. Ya betul klik. Betul klik semula. Kalau Nabi nak bimbing kita dalam akhir zaman ni, salawat dia tolong bimbing kita. Boleh 100, nampak nak tu 1000. Jadi nampak semula, klik semula. Malah kena semaya ni rasa kurang khusyuk lah ni. Salawat boleh 1000, klik khusyuk semula. Angkat klik khusyuk semula. Tengok tak percaya. Dia klik tenang semula hati. Salawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh 100, boleh 1000, ya hati dia betul klik semula. Ya rajin klik semula amalan. Tu. Ngaji pun rajin semula ngaji. Lagu tu lah. Puan duduk rumah tu selawat banyak sikit. Tu. Sebab dia kau jauh daripada tempat mengaji, ya kena hadap kau malas mata tu. Selawat banyak. Habis itu kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma, pada hari yauma ni dia baca lagu tu Allah Taala sebut lagu tu ulama i'rab jadi apa, takluk tu zorah tu takluk kepada la yamlikun dia baca lagu tu nah. Yauma yaqumur, bukan qiraat tu i'rab nah, i'rab tu qiraat nahu ni tu qiraat bukan qiraat tu nahu. Lama kata Tuhan kecek lagu tu i'rab di apa bukan nampak supaya Tuhan kecek tu kena semakar i'rab kita dak. Tuhan kecek mari dulu, kita kena usaha i'rab betul dengan Quran baca. Quran baca lagu ni nak i'rab jadi apa
Jadi Quran nombor satu tak atas mata dah. Kita je keduk jadi usaha, orang panggil apa? Duk dalam keadaan usaha buat lagu mana, i'rab lagu mana. Wis makan baca tu. Bukan buat lagu mana, we Quran semakan i'rab kita. Nada. Nampak tu dah. Tu. Jadi nahu tu Quran ingat bukan Quran turut nahu. Ingat gitu dulu. Nahu ni mari di Quran dah. Yauma yaqu pada hari, tu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan saffa, iaitu musnad terjemah iaitu tahulah. Tu iaitu tak apalah yang nak menyata iaitu apa iaitu tiada milik mereka itu akan bercakap tu. Kata tak boleh milik kecek tu bila hari, yakni pada hari yang berdiri oleh roh Jibril, oleh roh. Yauma yaqumur ruhu, yaqumu dah. Pada hari yang berdirilah oleh roh. Siapakah roh di sini? Jibril. Badal pada roh tu. Bukan roh bagi Jibril. Jibril ada roh juga. Tak bukan. Roh iaitu Jibril. Jibril ni roh. Tu salah satu makna bagi roh tu Jibril dah. Berdirilah oleh roh. Jadi berdiri oleh Jibril. Boleh oleh malaikat Jibril. Kerana Jibril ni Allah Ta'ala panggil dia roh juga ke? Allah panggil roh juga tu. Tu. Apa dalam ayat banyak lagi tu? Ar-Ruhul Amin dalam ayat Quran sebut roh Jibril dah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Roh situ Jibril. Malaikat Jibril bawa mari. Tu, lepas tu malaikat lain peturun mari pada malam Lailatul Qadar tu. Ar-Ruh tu Jibril. Tapi di sini maksudnya kita terjemah dengan Jibril. Tapi ingat Jibril ni satu daripada pendapat yang lapan ni tentang makna roh. Dalam ayat ni. Yauma yaqumur ruh, hari yang berdiri oleh roh, yakni malaikat Jibril. Kena tulis. Ini satu pendapat dari 8 pendapat. Apa tu tak saya sebutlah 7 lagi tu. Tak saya sebut lah. Nak kata salah satu daripada 8. Bukan mati dah sini. Nampak tu dah? Bukan kata kena Jibril semata. Dah. Ada lagi pendapat mufassir yang lain tentang lafaz roh. Setengah kata roh tu kena kepada malaikat juga dah. Malaikat, satu malaikat lagi yang Allah Ta'ala jadi, yang mulia. Malaikat yang sangat mulia, lebih mulia sekali sebagai ketua. Tu macam-macam lah. Ada juga pendapat yang kata roh dengan mana Al-Quran. Kerana ada dari Al-Quran sebut satu makna bagi rohnya Al-Quran. Wahakaza. Tapi sini kita ambil pilih satu je. Lebih lanjut lagi kita tengok dalam tafsir Al-Mawardi. Lapai pendapat tentang roh, ataupun dalam tafsir Al-Kabir. Bagi Imam Razi pun ada sebutlah lapai tu. Cuma kita ambil satu je daripada tu yang disebut oleh musannaf kita, mufassir kita ni. Pada hari yang berdiri oleh roh, yakni malaikat Jibril pakak berdiri, dan malaikat atop kepada Jibril atau atop kepada roh. Berdirilah oleh roh, yakni malaikat Jibril pakak berdiri, dan malaikat dan segala malaikat. Malaikat tu jenis segala malaikat. Kerana al-malaikat tu alil jinsi, ya bukan satu, bukan seorang. Bukan seorang, ramai malaikat tu. Tu dia. Maka kata dia malaikat dan Jibril pakak berdiri pada hari tu, hari kiamat tu, hari yang mereka tak dapat milik bercakap dengan Allah. Malaikat orang yang Tuhan izin untuk bercakap. Hari itu hari yang puak malaikat Jibril dan juga segala malaikat pakak berdiri. Saffa, bersop-sop. Safan tu Arab jadi han kepada ar-ruhun malaikat. Han keadaan roh malaikat dan juga segala puak-puak malaikat ni safan, bersop-sop itu, bersop-sop, bersah-sah. Safan, bersah. Maka kecek safan, Allah Ta'ala sebut safan ni itiman banyak.
itiman sesah, itiman dua sah, itiman beberapa sah. Kerana sofan ni bersop. Dah itu maksud sah kita maya dari masjid. Tu imam depan, makmum sesah, ya sah belakang. Apa sah? Apa sah? Tu. Kalau kata sah yang satu, semua duk jadi sah yang satu belakang. Kalau dua sah. Maka lafaz sofan ni ulama tafsir kata itiman beberapa sah. Maka tak apalah kita nak hurai lagu mana pun tak apa, sini ya itiman ni. Ya itiman ni. Betul sofan ni tulis itu pada bersab-sab, maka boleh jadi bersab yang satu. Wah itu. Maka boleh jadi bersab yang satu. Dan boleh jadi dua saf. Dan boleh jadi beberapa saf. Tu lagu tu. Tak ada masalah lah. Yang pentingnya berdasar di atas ilmu dan tafsir ulama. Kita tak selera. Jangan pergi cara kita. Cara kita tak boleh. Ya kena berpandu kepada orang panggil huraian hopok ulama yang sampai ke tahap demo dia. Nak jadi mufassir ni bukan semata-mata tu dia ada ilmu lain lagi selain daripada reti nahwu sora manik maani bayar badat dia kena reti lain lagi, asbabun nuzul kena reti, cara nasik mansuknya kena reti, ilmu usul tafsir tu kena mengaji. Sekurang-kurang kalau kita ngaji ilmu tafsir tu duduk di kitab Faidul Khabir, ngaji habis kitab tu nampaklah arah-arah jalan ni. Ini tak kenal lagi Makkiyah ke Madaniyah, tak ingat, tak tahu dah tafsir Quran. Terus lengok dah situ. Ayat ni safari ke, ayat ni hadari ke, tak tahu lagi. Ayat ni saifi ke, syita'i ke, ulama tu tahu. Tahu. Ni ayat ni turun waktu musim sejuk, musim panas, waktu ketika Nabi musafir, waktu ketika Nabi duduk di tempat. Ya ada. Masya-Allah. Wasafari ka ayati tayammumi dalam Faidul Khabir kan. Ayat safari tu yang misal seperti ayat tayammum tu. Turun ketika Nabi musafir tu. Tu ayat tayammum. Hak kata tak ada jumpa air, tak ada dapat air, maka tak kuasa. Wa in kuntum junuban apa dia? Wa in kuntum marda au ala safarin apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Patu siapa akhir tu? Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda au ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat tu. Ada mau tahu kita ni gamak-gamak turut orang ya, demo tu dia tahu semua. Sebab tu tak boleh gelar mufassir kita ada pandai ngajak baca tafsir Ainul Ihsan sikit. Oh mufassir ada bukan. Mufassir teluk orang panggil kulit. Tu. Gitu je. Tapi baca hak ulama royak tak apa dah tu ngikut jalan itu ya. Tu habis itu dah bersah-sah. La yatakallamun. Tu jumlah ni mari takkid makna la yamlikuna minhu khitaban ni. Jumlah la yatakallamun ni mari takkid dah. Takkid la yamlikuna minhu khitaban dulu. Allah Taala royak gana la yamliku, mereka tak milik untuk bercakap apa-apa pada hari itu kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala izin kepada mereka untuk berkecek je. Mereka aja boleh berkecek buka mulut untuk minta tolong Tuhan. La yamlikuna la yatakallamun. La yatakallamuna, tiada berkata-kata, tiada akan bercakap-cakap oleh mereka itu. Tak akan berkata-kata, tiada akan bercakap-cakap, tak akan berkhitab kepada Allah oleh mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu makhluk seorang pun. Tu dibaca malak. Tiada berkata mereka itu mana? Mereka itu makhluk seorang pun.
Makhluk ni, yakni manusia ataupun jin ataupun malaikat. Tu makhluk je maksudnya gitu. Seorang tu kita faham dah, tu lapar dia tu dah. Tak berkata oleh seorang pun, tidak bercakap oleh makhluk mana pun pada hari itu. La yatakallamun, pada hari itu. Tiada berkata-kata, yakni pada hari itulah, kita kata gitulah. Tiada berkata-kata, yakni pada hari itu. Tak berkata oleh mereka itu makhluk seorang pun tak akan berlapar tubik. Tidak akan buka mulut untuk berkecek. Illa malaikan man azina lahur rahmanu. Malaikan mereka yang izin baginya, yang diizin, yang telah izin, yang memberi izin. Mereka yang izin, yang membenarkan dan memberi izin baginya, bagi mereka tu oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan Ar-Rahman. Mereka yang izin baginya, bagi mereka. Izin tu izin dengan bercakap tu lah. Izin dengan bercakap. Malaikat mereka yang diizin dengan bercakap baginya, bagi mereka tu oleh Tuhan yang Rahman. Allah SWT izin. Piatik salah satunya Nabi. Oh ya dah dulu. Anbiya, Rasul, Malaikat. Tu. Dan ulama dan syuhada. Sehingga bersabit pasal satu hadis, Nabi kata yashfa'u yaumal qiyamati thalathun. Hadis yang telah riwayat oleh Abu Daud. Mensyafaat pada hari kiamat tu 3 golongan. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Tu 3 golongan. Tapi dalam hadis tu ayat 3, hadis lain ada pula orang panggil isi adat tu tak ada mafhum kat situ. Nak faham kata 3 sangat tak boleh lagi. Kerana hadis lain pada ayat ahli Quran, orang yang hafal Quran dah boleh syafaat kepada keluarga dia. Lepas tu siapa lagi, malaikat pun boleh syafaat. Tu masya-Allah. Maka mereka tu tak bercakap-cakap, malaikat mereka yang diizin baginya oleh Tuhan Ar-Rahman. Maka Tuhan kata dalam ayat kursi ni, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak, man tu tidak. Man orang panggil man istifham. Man dia makna ya mang tu ya mari rupa mang tu ya panggil man istifham lah. Tapi situ bukan makna hakiki istifham, dak orang panggil ke rupa nafi. Kalau kita ngaji ayat-ayat kursi tu, man zalladhi, siapa lagi? Tidak ada siapa. Tidak ada siapa yang memberi syafaat di sisi Tuhan pada hari kiamat esok illa biizni. Malaikat dengan izin dia ya. Dengan izin Tuhan ya. Tak ada orang bab boleh syafaat. Itu. Malaikat izin Tuhan. Masya-Allah dah. Illa man adzina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Nampak akhirnya tu. Dan telah berkatalah. Tu atap kepada azina. Mereka yang Allah Ta'ala izin untuk berkecek dan berkata ia mereka tu, mereka yang diizin bercakap saat ni tu, ia berkata pada hari kiamat tu, ia berkata akan sawaban, akan perkataan yang betul. Musannaf kita terjemah lagu tu isyarat kata sawaban tu sifat kepada maf'ul mutlaq yang mazhab. Wa qala qawlan sawaban. Nampak tu dah? Tu nak ikut tu. Jadi berkatalah ia akan perkataan yang betul. Apa makna yang betul? Kita tulis dah saat ni. Apa makna yang betul? Yang benar, yang berhak dikata. Yang berhak dikata dan diminta. Benda yang mereka kecek sasa tu kena belaka. Perkataan yang mereka kecek tu baik sepatah tu sawab, betul. Kalau minta tolong syafaat orang tu pun betul dah untuk dapat syafaat orang tu. Nampak tu dah? Kena dah atas tu. Masya-Allah. Wa qala sawaba. Perhati Allah. Tu. Mari perkataan yang betul. Siapakah ia tu?
Siapa kau ia tu? Badal pada ia. Orang yang berkata tu. Berkata ia mereka tu akan perkataan yang betul. Siapa kau ia tu yang dapat berkata dengan sebagai perkataan yang betul tu siapa? Daripada orang yang mukminin. Boleh kecek? Allah Ta'ala buka mulut juga berkecek boleh. Daripada orang yang beriman kepada Allah, dan maksudnya Rasul sama Allah dah, Anbiya, lepas tu lain-lain lagi Aulia, ulama, tu masuk dalam mukminin laka tu. Daripada orang yang mukminin dan malaikat. Ni ada. Ada juga malaikat, ada warid datang memang. Malaikat Jibril boleh syafaat. Malaikat Mikail boleh syafaat weh. Tu. Ada berhak syafaat juga. Tu dia. Dan malaikat mukminin pun boleh bercakap. Malaikat pun boleh kecek pada hari itu. Lebih lagi hafazah pun jaga amalan kita pun tu boleh kecek juga. Tu hari kecek bok kecek royak keduduk kelakuan amalan manusia. Royak mari. Mengtulis tinggi-tinggi yo kecek juga puak ni pun. Tu malaikat Jibril, Mikail semua berkecek berlaku. Allahu akbar. Habis itu waqala sawaba. Lagu mana cara berkata mereka seperti ini, misal pada berkata dah ni, berkata yang betul dah ni. Berkata akan perkataan yang betul tu misalnya seperti syafaat. Jadi seperti minta syafaat. Minta syafaat jadi oleh mereka itu, kata kita. Seperti minta syafaat oleh mereka itu. Puak-puak rasul, puak nabi, puak malaikat pakat minta syafaat oleh mereka itu. Minta tolong kepada Allah lah. Minta bantu, minta tolong kepada Allah. Minta syafaat bagi mereka. Syafaat tu bagi mereka. Bagi takluk pada syafaat. Minta syafaat daripada Allah bagi mereka yang Allah Ta'ala redha. Malaikat yang Allah Ta'ala redha. Kalau umat Nabi Muhammad pun umat yang Nabi kita redha, dah tu redha. Orang beriman, orang kafir tak dapat syafaat. Kerana tu tak redha kedudukan mereka. Nampak tu dah? Orang yang Allah Ta'ala redha. Kalau Tok Guru pun syafaat kepada murid dia, murid yang dia redha. Dan bila dia redha, Tuhan redha. Tu dah? Maka orang yang Tuhan redha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri syafaat kepada orang tu. Lalui orang ni. Sebab tu kita ni harap syafaat je. Harap syafaat. Duk mengaji kitab ulama dulu, kitab Syekh Daud, Syekh Ahmad, minta harap syafaat demo tu ratiklah. Tu harap syafaat demo tu. Kita duk baca kitab, duk sebar ilmu dia, harap syafaat dia ratik. Tu dia dah. Kita duk pondok dala ni, kita harap syafaat tok dala ratik tu. Moga kita ni cucu cicit murid dah ni. Lapis saya dah. Mudah-mudahan harap dapat syafaat juga. Tapi kan duk molek lah. Nak dapat syafaat dia pun ni duk tu berlawan dengan unai dia dah. Duk berlawan dengan cara dia dah. Allah Akbar, tu takutlah kita. Tu. Tak boleh juga. Begitulah Rasul. Kita duk sebagai umat dia yang betul benar dengan Allah Ta'ala sungguh. Mudah-mudahan dapat syafaat pada hari kiamat. Nampak sekat tu dulu dah. Nampak sekat dulu kita hubung. InsyaAllah Nabi dah tu. Habis dah sekat tu. Zalikal yawmul haqq. Faman sya'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Tu Masya Allah. Tu surah ni dia serabut perut ni. Nabi kita dengar surah ni semua naik ubah. Ubah penuh. Salah satu surah yang mengubankan kepala Rasulullah. Surah ni An-Naba ni. Tu. Habis itu surah depan ni pun sakit. An-Nazi'at ni pun Masya Allah. Masya Allah. Sangat-sangat menggerungkan juga. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa'
ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا كل حوبا واستر لنا العورات وآمين الروعات